Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Ini ialah kisah tentang surat khabar yang dahulunya diterbitkan di Sarawak dan mempunyai peranan dalam menyampaikan cerita kepada rakyat. Dari situ saya terpengaruh dengan hasil-hasil tulisan beliau, turut memberi inspirasi kepada saya untuk menulis. Tetapi pada 1979, seorang anak muda telah dilantik sebagai editor yang termuda, bukan yang pertama tapi yang termuda pada waktu tersebut, bernama Raja Murugaya. Sepanjang kehidupan dengan beliau, beliau tak pernah jemu-jemu menceritakan perjuangannya dengan Rusli Rogi. Ini Sarawak Herald. Sukarnya pada awal penerbitan akhbar hanya diketahui oleh mereka yang lebih berpengalaman. Tatkala teknologi digital masih belum lagi menjadi satu kebiasaan, maka untuk menghasilkan satu berita bukanlah satu kerja yang mudah. Abang Zainuddin ialah seorang wartawan berpengalaman di Sarawak. Anak Sibu ini mempunyai kisah tersendiri dalam bersama dengan satu akhbar yang tidak lagi dicetak kini. Beliau memulakan karya dalam bidang kewartawanan pada bulan November 1978 di Sarawak Herald semasa awal penubuhan akhbar ini. Minat Abang Zainuddin untuk menjadi penulis telah wujud apabila beliau baru berusia 12 tahun. Semuanya kerana novel Embun dan Tanah karya Ibrahim Omar. Keindahan pilihan kata telah menyebabkan Zainuddin terpikat dan mula berminat menulis untuk tatapan umum. Peluang ini dapat beliau capai melalui penglibatannya dalam Sarawak Herald. Dari situ saya terpengaruh dengan hasil-hasil tulisan beliau, turut memberi inspirasi kepada saya untuk menulis. Jadi di situ saya memulakan bidang penulisan. Saya memulakan dalam bidang penulisan puisi dan cerpen. Kemudian di waktu itu saya masih bekerja di Badan Pencegah Rasuah sejak tahun 71 hingga 78. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa tahu. Setelah beberapa ketika, rezeki yang ditunggu akhirnya tiba apabila beliau dipelawa untuk menjadi setiausaha lembaga pengarah syarikat di samping bertugas sebagai editor dalam ruangan bahasa Melayu akhbar tempatan. Seandainya ada sebuah penerbitan yang terbitkan di Sibu, saya tidak dapat mengenal pasti jaraknya begitu jauh, tapi ia mula terbit pada 1978, tetapi pada 1979 seorang anak muda telah dilantik sebagai editor yang pertama, yang editor yang termuda, bukan yang pertama tapi yang termuda pada waktu tersebut, bernama Raja Murugaya. Raja Murugaya bukan sahabat saya, yang sehingga kepada tahun lepas beliau bersama-sama dengan kami untuk mendukung sebuah akhbar yang dinamakan New Sarawak Tribune. Pada masa dahulu, untuk mendapatkan berita daripada agensi kerajaan, misalnya, memerlukan banyak usaha. Namun kini, semuanya lebih mudah dengan pelbagai siaran media yang disediakan oleh agensi tersebut di samping bantuan daripada staf yang sentiasa ingin membantu. Pernah ada ketika, perbualan telefon panjang amat diperlukan. Berita penting seperti pelarasan gaji daripada bernama memerlukan penerangan yang tepat agar maklumat disampaikan dengan betul kepada masyarakat. Ia bermula dengan pengumpulan bahan, penerbitan berita, report dan sebagainya. Report itu boleh diambil daripada meliputi function majlis, yang keduanya boleh daripada tulisan ataupun surat yang dikirimkan kepada akhbar, dan juga ada juga kiriman daripada agensi dan sebagainya lah. Itu yang caranya untuk mendapatkan konten bahan. Kemudian di proses itu diteruskan pada proses suntingan, pemilihan dan ayat dan sebagainya. Kemudian
dibuat setting secara dahulu adalah menggunakan abjad-abjad dalam bentuk plate, dan disusun per plate. Selepas plate itulah yang akan dicetak satu-satu, bahkan menggunakan blok. Plate itulah yang digunakan menjadikan filem untuk cetak. Antara artikel yang pernah diterbitkan dalam akhbar ini ialah berita mengenai sukan tempatan di Sarawak. Antaranya, seperti berita mengenai Persatuan Bola Sepak Sibu pernah mengadakan mesyuarat agung pada 1978. Berita mengenai proses untuk mencari pemain terbaik untuk bertanding mewakili Sarawak juga terdapat dalam akhbar ini. Sarawak mempunyai satu piala tempatan diangkat dan pemain mempunyai ruang untuk menjadi pemain Sarawak. Satu masa dahulu, kebanyakan pemain Sarawak berasal dari Kuching. Namun begitu, sedikit demi sedikit perubahan dilakukan semasa era Ngap Sayot yang dipimpin oleh Awang Mahyan. Inilah antara pencetus kepada kebangkitan sukan bola sepak di Sarawak. Sehingga 1980-an, pada 1986-87 itu ada satu tim yang baru dibentuk di Sarawak. Selepas era Cik Su sebagai jurulatih, muncul seorang jurulatih baru di Sarawak, anak tempatan, bekas pemain yang bernama Awang Mahyan, Awang Muhammad, yang telah memberi satu dimensi baru pada sukan bola sepak di Sarawak, sehingga beliau memimpin satu pasukan dengan menggunakan laungan Ngap Sayot. Kini, sukan bola sepak Sarawak mempunyai satu pasukan baharu yang digelar sebagai Sarawak United, hasil daripada pembelian satu kelab bola sepak dari Selangor. Perkembangan yang membanggakan bagi pasukan Sarawak dalam dunia bola sepak moden ialah selain daripada pernah memenangi Piala FA dan juara Liga pada era Encang Sarawak Encang, Sarawak juga pernah melahirkan pemain bola yang hebat seperti kembar Ramos dan Ramles Sari, Jalil Ramli, Gilbert Cassidy Gawing, Joseph Kalangti dan ramai lagi. Bakat sukan di Sarawak tidak pernah padam. Bukan sahaja dalam sukan bola sepak, malah Sarawak juga melahirkan bakat dalam bidang sukan yang lain. Selain daripada berita sukan, Sarawak Herald juga pernah menerbitkan artikel berkenaan dengan Yusof Merais, iaitu sahabat baik kepada pejuang kemerdekaan Sarawak, Rosli Dobi, dan ayahanda kepada Datuk Seri Fadilah Yusof. Yang menjadikan artikel ini menarik ialah ianya ditulis oleh Abang Zainuddin yang selalu mendengar kisah daripada Yusof Merais sendiri semasa beliau masih hidup. Kisahnya macam ni, bapa saudara saya ni, Yusof Haji Merais. Jadi, beliau tak pernah tinggal dengan ceritanya tentang perjuangannya bersama Rosli Dobi, dan beliau yang telah dipenjara beberapa kali kerana terbabit dalam rencana untuk membunuh Duncan Stewart bersama Rosli Dobi. Jadi, sepanjang kehidupan dengan beliau, kita sentiasa mendengar cerita. Beliau tak pernah jemu-jemu menceritakan perjuangannya bersama Rosli Dobi. Surat khabar mempunyai berita-berita tempatan yang boleh dikatakan satu pensejarahan penting dalam catatan pembangunan negeri Sarawak. Akhbar tersebut dihasilkan sebagai menggantikan akhbar utusan Sarawak yang menutup tirai pada 1971. Memupuk kesedaran rakyat ialah salah satu visi bagi penerbitan akhbar bercetak yang pernah wujud di Sarawak. Ada juga penyidik yang buat satu kajian mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan politik ataupun kemalangan yang melibatkan, sebagai contoh ada helikopter yang terhempas. Inilah Sinar Sarawak. Akhbar Sinar Sarawak ialah akhbar yang diterbitkan oleh satu parti politik tempatan dan diasaskan oleh Tun Rahman Yaakob. Akhbar ini telah menjadi suara ataupun lidah bagi parti tersebut di samping menyampaikan berita-berita semasa di Sarawak. Namun begitu, edaran berita surat khabar ini tidaklah begitu meluas dan cetakannya tidaklah sebanyak akhbar arus perdana.
Akhbar ini menggunakan cogan kata memupuk kesedaran rakyat, diambil alih oleh syarikat swasta pada tahun 1978 dan bertahan beberapa tahun kemudiannya. Akhbar Sinar Sarawak dihasilkan sekitar tahun 1975. To be exact, diterbitkan pada 21 Mac 1975. Asalnya berbentuk tabloid. Akhbar tersebut dihasilkan sebagai menggantikan akhbar Utusan Sarawak yang menutup tirai pada 1971. Jika saya tidak silap, antara editor pertama yang digunakan oleh Akhbar Sinar Sarawak pada waktu tersebut adalah tokoh politik terkenal di Semenanjung, Datuk Ahmad Bostamam. Koleksi surat khabar yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak pada awalnya diuruskan oleh bahagian pengurusan arsip dan kemudian diserahkan kepada bahagian Sarawakiana. Terdapat juga surat khabar yang diserahkan oleh Jabatan Museum Sarawak ke repositori rekod negeri untuk tujuan pemeliharaan dan sebagai rujukan kepada halayak ramai. Selain daripada suara kepada parti, akhbar ini juga memainkan peranan sebagai siaran media menyampaikan pencapaian kemajuan Sarawak dari semasa ke semasa. Dalam akhbar ini pernah ditulis satu berita tentang jambatan ikonik di Kuching, Jambatan Satok. Dan ia membuka lembaran baru kepada perkhidmatan yang lebih besar kepada rakyat Sarawak apabila kenderaan dapat lalu merentasi sungai tersebut. Berbanding sebelum itu menggunakan jambatan yang sempit, jambatan kayu yang tergantung dan juga sebelumnya menggunakan feri. Ada dua rem atau tanjakan yang berada di seberang sungai Sarawak itu. Itu yang menyebabkan banyak pihak fikir bahawa jambatan Satok itu jambatan gantung Satok itu akan dirobohkan. Tapi ia tidak begitu sebab seperti dikatakan oleh akhbar tersebut, jambatan itu sendiri mempunyai nilai sentimental yang tinggi. Siaran berita dalam Sinar Sarawak ini berkait rapat dengan pembinaan Jambatan Tun Rahman Yaakob yang berada di sebelah Jambatan Gantung Satok pada ketika itu. Tun Rahman yang menjadi Premier Sarawak pada ketika itu telah membangunkan jambatan untuk kegunaan kenderaan menyeberangi sungai. Sebelum ini, Jambatan Satok digunakan oleh pejalan kaki. Namun, dengan terbinanya Jambatan Tun Rahman Yaakob ini, maka terbukalah satu lembaran baru dalam pembangunan Sarawak di mana jambatan inilah yang kemudiannya menggantikan perkhidmatan feri kenderaan yang menyeberangi sungai, malah membantu dalam meningkatkan tahap keselamatan kepada penduduk Sarawak. Walaupun jambatan baru telah dibina, Jambatan Satok tidak pernah dilupakan kerana jambatan ikonik ini mempunyai nilai sentimental tersendiri kepada penduduk Kuching. Jambatan gantung ini hanya roboh sebenarnya pada tahun 2004. Ia tak pernah dirobohkan oleh mana-mana orang. Ia roboh pada 2004 selepas ia dibina pada 1923 hingga 1926. 3 tahun proses nak membina jambatan tersebut. Ia roboh kerana status struktur yang terlampau lama. Yang kedua kerana keadaan cuaca yang menyebabkan ia runtuh ke dalam sungai, yang mengejutkan mereka yang memancing ikan di jambatan satu lagi dan juga penduduk-penduduk sekitar. Jambatan Satok ini jugalah yang pernah menjadi saksi kepada peristiwa bersejarah penerjunan beramai-ramai di Sarawak atas sambutan kepada kejayaan Sarawak dalam sukan pada tahun 1989. Awang Mahyan yang merupakan jurulatih kepada pasukan bola sepak Bujang Senang pernah terjun dari jambatan ini pada 1989 dan mengetuai pemain dan penyokong Sarawak untuk terjun ke sungai pada pukul 11 pagi. Peristiwa bersejarah ini disaksikan para penyokong sekaligus mendapat liputan meluas media di seluruh negara ketika itu. Semuanya kerana Awang Mahyan ingin menunaikan janjinya kepada penyokong bahawa beliau akan terjun di situ sekiranya berjaya dalam memajukan sukan bola sepak Sarawak pada tahun 1989.
Kewujudan akhbar yang telah menjadi suara rakyat Sarawak pada ketika sebelum kemerdekaan telah menarik perhatian pemerintah. Dari sinilah pemerintah dapat melihat gerakan-gerakan yang dijalankan oleh rakyat seluruh Sarawak dan mengkaji bagaimana keadaan ini akan mempengaruhi politik tempatan. Akhbar itu diterbitkan dalam bentuk yang junior tabloid, kecil tidak besar, tetapi edarannya sehingga ke Sibu, sehingga ke Miri. Di sinilah kita mula mendengar nama-nama seperti Johari Anang yang menulis untuk surat pembaca dan sebagainya. Peranan paling besar yang dibawa oleh akhbar ini ialah dalam membakar semangat kemerdekaan dalam rakyat Sarawak. Surat khabar ini adalah surat khabar Perjuangan Sarawak. Inilah Utusan Sarawak. Utusan Sarawak yang merupakan surat khabar perjuangan melawan penjajah dan membela penduduk Bumiputera. Penelitian sejarah menunjukkan bahawa Utusan Sarawak mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah Sarawak. Rosli Dobi yang cukup terkenal di Sarawak kerana telah menjadi simbol penentangan terhadap anti penyerahan juga salah seorang yang pernah menulis dalam akhbar dengan menggunakan nama samaran Litros. Ini berlaku dari sekitar 1949 sehingga 1951 kerana akhbar yang diterbitkan ini bukan sahaja dibaca di Kuching, malah dibaca di tempat lain. Umum tahu bahawa Rosli Dobi pejuang Sibu dan jaraknya dari Kuching adalah amat jauh. Tetapi suara dan desakan itu dapat didengari seluruh Sarawak. Iko Zani inilah tokoh yang boleh dikatakan bapa kepada kewartawanan Sarawak apabila beliau cuba menzahirkan sebuah penerbitan yang tepat pada zamannya, mengisi keperluan kemerdekaan di negeri ini. Akhbar itu diterbitkan dalam bentuk yang junior tabloid, kecil tidak besar, tetapi edarannya sehingga ke Sibu, sehingga ke Miri. Akhbar ini pada asalnya diterbitkan pada pertengahan bulan dan kemudiannya 2 kali seminggu, iaitu pada hari Isnin dan Khamis pada tahun 1922. Pada 1923, penerbitan akhbar ini telah ditukar harinya kepada hari Rabu dan Sabtu, memandangkan pada hari tersebut lebih banyak pembaca membeli akhbar tersebut. Akhbar Utusan Sarawak telah menjadi akhbar yang sangat berpengaruh pada satu masa dahulu. Ini ditambah dengan suntikan tambahan daripada penulis dan tokoh perjuangan Ahmad Bostamam. Suntikan ini yang sedikit sebanyak memberi warna dan berbeza kepada penulisan Utusan Sarawak berbanding akhbar tempatan lain. Akhbar ini telah muncul dan diterbitkan pada zaman Sarawak diserahkan kepada British. Kumpulan yang menentang penyerahan ini telah berusaha untuk menyampaikan perjuangannya melalui mata pena. Semuanya bermula daripada Utusan Asas. Menerusi usaha Angkatan Semangat Anak Sarawak, Asas diterbitkan Utusan Asas pada tahun 1949. Atas sebab-sebab tertentu dan untuk mengelak daripada menyentuh aktiviti pergerakan asas, maka penerbitan akhbar ini dihentikan pada Ogos 1948. Selepas itu, pada 16 Januari 1949, Asas telah menerbitkan akhbar baharu iaitu Utusan Sarawak. Akhbar ini telah diterbitkan oleh Abang Ikhwan Zaini melalui Arif Press. Harga jualan akhbar ini pada awalnya ialah 10 sen senaskah. Akhbar ini mempunyai banyak ruangan menarik seperti berita, rencana dan juga ruangan sajak. Mula-mula saya terlibat dengan Utusan Sarawak. Saya sebenarnya waktu itu masih di Borneo Post, di Utusan Borneo. Waktu saya bekerja itu, saya dicari oleh bekas pengurus besar Utusan Sarawak, Allahyarham Radolik Haji Hamid, mencari saya sampai di airport. Dia kejar saya.
dan menawarkan saya untuk bekerja di Utusan Sarawak. Waktu itu, kalau tak silap, tahun bila? 89 kah? Lebih kurang. 89, 90 macam tu lah. Waktu itu, Utusan Sarawak belum ada di pasaran. Diorang dalam proses menerbitnya. Okay. Saya pun ditawar di situ, kemudian menyertai Utusan Sarawak sehingga tahun 2000. Akhbar ini muncul semasa penentangan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Akhbar ini banyak membicarakan tentang isu ini dan mengkritik pihak British yang mengambil Sarawak sebagai koloni. Mereka menganggap bahawa British tidak ikhlas dalam membebaskan tanah jajahan mereka sebelum ini, dan dari sinilah pejuang anti penyerahan sentiasa membakar semangat dalam diri. Dalam akhbar ini juga, mereka mempersoal tentang tindakan British yang mencuba untuk memecah belahkan Sarawak melalui isu perkauman untuk menyukarkan pembebasan Sarawak. British juga telah mempersendakan demokrasi dengan memperalatkan undian dan kehendak asal penduduk Sarawak. Dan beliau menulis tentang kritikan yang perlu kepada penjajahan British, koloni British pada waktu tersebut. Dan di sinilah kita mula mendengar nama-nama seperti Johari Anang yang menjadi antara penulis, Awang Ramli Masrudin yang menulis untuk surat pembaca dan sebagainya. Akhbar Utusan Sarawak ini pernah dihentikan penerbitannya pada sekitar 70-an dan kemudiannya dihidupkan semula pada tahun 90-an. Ini antara akhbar yang masih hidup sehingga sekarang, tatkala banyak akhbar semakin hilang. Ini kerana Utusan Sarawak masih lagi mengikut kepada perkembangan semasa dan meneruskan penerbitan dalam digital juga.